Okey. Sepanjang 3 tahun kerugian kos untuk maintenance parts yang saya tukar lebih kurang dalam 1,500. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Hasbullah, Bull Auto Trader. So, apa khabar anda semua pada hari ini? Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jangan lupa, sebelum tu jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Okay, tolong support saya dan klik button notification tu untuk dapatkan informasi-informasi terkini. Okay, alright. So hari ini topik saya adalah kos ataupun pemilikan kereta Volkswagen Passat 2012. Okey, untuk makluman anda, saya menggunakan kereta Volkswagen Passat 2012. So usia kereta ni tahun sekarang dah 2020. Usia kereta ini sudah menjangkau 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 tahun. 8 tahun. Alright. So apakah berbaloi memiliki sebuah kereta Volkswagen Passat, dan apakah kerugian-kerugian selama saya menggunakan kereta ini. Okey. Untuk makluman, kereta ini saya bukan beli baru. Bukan saya beli baru di waktu 2012 tu. Okey, saya beli pada tahun 2017 akhir. So bermakna 18, 19, 20, 3 tahun dah lebih kurang pemilikan kereta Volkswagen Passat ni. Okay, so selama 3 tahun saya beli kereta ni second. So waktu saya beli pun warranty dah habis, dah tak ada warranty. Okay, so orang cakap risiko kereta Volkswagen ni sangat-sangat tinggi, kerana kereta Volkswagen dikatakan sangat-sangat manja. Pembelian kereta ni saya buat sewaktu saya masih bekerja dengan Volkswagen. Saya bekerja dengan Volkswagen, so saya pakai kereta Volkswagen. Okey, sebab ramai orang kata jual Volkswagen tapi tak pakai Volkswagen. Jadi saya sahut cabaran tu. Saya pakai Volkswagen pada waktu itu. Okey, so sepanjang 3 tahun kereta second hand tanpa warranty, adakah banyak masuk bengkel? Adakah banyak kerugian saya? Okey, sepanjang 3 tahun kerugian kos untuk maintenance parts yang saya tukar lebih kurang dalam 1,500. Ya, betul. 1,500 sahaja. Yang kali pertama saya kena waktu itu adalah fuel pump. Okey, fuel pump, dia punya fuel pump relay. Dia bukan fuel pump relay. Masa tu saya dapatkan barang original parts. Saya beli barang tapi saya minta kawan-kawan pasang. So kalau anda pergi ke service center masa tu untuk pasang fuel pump, termasuk kos upah di service center lebih kurang dalam 1,000 lebih. Tapi saya dapat beli barang dengan kos 800 lebih kurang. So saya minta kawan saya tolong pasangkan. So upah dia lebih kurang dalam RM50 lah. Saya upah dia, saya bagi dia kopi, dia minum, dia pasang. Benda tu senang, dia just plug and play. Kalau saya tahu masa tu saya buat sendiri je. Sebab saya tengok masa dia pasang tu, saya tengok dia pasang. Saya cakap alamak macam ni je. Just dia buka seat tu, tanggalkan seat,
kedudukan di bawah seat belakang. So dia tanggalkan seat tu, and then benda tu, relay tu dia just plug and play je. Soket tu dia tanggalkan, and then dia masukkan yang baru, relay yang baru, and then dah. Macam tu je. Saya cakap apa, 5 minit punya kerja Saya cakap simple. Kalau aku tahu, aku buat sendiri ni. Jadi saya cakap tapi tak apalah, kita pun bagi kawan-kawan peluang kan. So saya bagi dia belanja. Lebih kurang kos saya dalam 800.5 masa tu. Okay. Setelah itu, yang keduanya, saya kena adalah brake pad. Brake pad habis. So saya tukar brake pad. Saya tanya di service center, kos lebih kurang dalam 500 lebih. Siap pemasangan pun dekat-dekat lah 600 untuk dua kiri kanan depan. Jadi masa tu saya tinjau lagi. Saya tanya dekat kedai luar, specialist dalam Continental punya kereta, kereta lah, bengkel. So kos jimat sikit, kos dalam 400 lebih. Jadi saya cakap, okey lah, 400 lebih. Tapi saya tak puas hati. Saya bukan tak puas hati lah, maksud saya rasa macam, cuba try tanya lagi satu bengkel. Bila saya dapat satu lagi bengkel, kos untuk dua brake pad kiri kanan, sepasang brake pad depan, lebih kurang hanya dalam 250. Apa lagi? Terus tukarlah. Tapi itu bukan original parts saya gunakan OEM punya barang. So kos termasuk upah kedai bengkel yang ketiga tu, saya tanya, saya dapat kos dalam 200.5 siap pasang. So 200.5, tadi 800.5, lebih kurang 200.5, dalam 1,100 kos saya. Lebih kurang kan. Lepas tu kos lagi satu adalah speed sensor. Okay. Speed sensor ni saya juga dapat dalam talian. Saya dapat dalam talian. Saya beli dalam talian, kos yang sangat-sangat murah. So siap pertukaran barang, upah. So lebih kurang dalam kerugian saya untuk dua sensor, lebih kurang dalam 300 lebih lah, macam tu, dekat 400. So lebih kurang lah, campur-campur dari 1,100, campur-campur lebih kurang dalam 1,500 kerugian saya. Itu saja. Sehingga hari ini 3 tahun, itu saja yang kos saya yang setelah saya keluarkan untuk maintenance, parts, perbaiki parts-parts yang rosak bagi sebuah kereta Volkswagen Passat tahun 2012. Jadi itulah 3 kos saya. So orang kata kereta ni manja, orang kata kereta ni rosak. Pada saya tak tahulah nak cakap, mungkin nasib lah kan. Nasib saya dapat baik kereta yang elok, kereta yang baik. Dan waktu saya beli kereta ni, saya dah buat check dengan Volkswagen. So Volkswagen ni dia ada rekod setiap pertukaran claim barang-barang yang pernah ditukar oleh pengguna sebelum ini, diorang ada rekod. So benda tu semua ada dalam sistem, so diorang boleh trace. So saya rekod, track rekod, trace rekod lampau. Owner lama dia pernah tukar mechatronic yang paling ditakuti oleh pengguna-pengguna Volkswagen. So dia pernah buat tukaran mechatronic, dan claim yang dia buat tu, saya beli 2017, dia buat claim pada 2016. So baru dalam setahun. So saya cakap okey, mechatronic ni baru lagi tukar. So saya confident untuk ambil kereta ni, Volkswagen Passat ni. So sehingga hari ini, itulah kereta harian saya. Tips dia setelah saya, ini tips yang saya rumuskan sendiri. Bila saya tanya-tanya dengan owner Volkswagen yang gunakan Volkswagen, tips dia, Volkswagen ni bukan kereta manja. Tips dia, anda kena guna lanyak hari-hari. Kereta Volkswagen adalah kereta yang lasak. So orang yang aktif, contoh orang yang aktif
bersukan, tiba-tiba anda suruh dia berhenti bersukan, jadi dia akan jadi macam orang yang tongong kan. Sorry penggunaan bahasanya. Macam tu lah ibaratnya. So maksudnya orang yang aktif bersukan tapi kau tak bagi dia bersukan, so jadi lembik lah dia kan. Jadi begitu juga kereta Volkswagen. Kereta ni kereta yang aktif. So kalau kau bagi dia rehat, kau kononnya kau rasa takutlah gunakan Volkswagen hari-hari, nanti kereta ni rosak. Memanglah dia akan rosak perbagainya. Sebab apa? Sebab kereta Volkswagen ni dia penuh dengan teknologi. Dia banyak dengan sistem-sistem elektronik dia apa semua. So kalau kau tak gerakkan kereta tu, macam mana kereta tu nak berfungsi dengan baik? So tips bagi pembeli atau pengguna kereta Volkswagen, gunakan hari-hari. Kau kena pakai dia selasak-lasaknya. Gunakan sehari-hari. Boleh lenjan je. Nak laju, hentam saja bang, bak kata orang. So itulah yang saya boleh nasihatkan bagi pengguna-pengguna Volkswagen atau bagi pembeli yang ingin membuat pembelian Volkswagen. Kalau korang nampak video ni, korang rasa ragu-ragu nak beli kereta Volkswagen, usah bang. Nak beli bang, sebab memang kereta Volkswagen ni berhantu. Berhantu daripada segi siapa yang drive tahulah, bila dah test drive memang susah nak lupakan dia punya feel dia tu kan. Jadi nasihat saya pun dah sampai ke rumah ni. So nasihat saya, kalau anda rasa minat, suka untuk pakai kereta Volkswagen, pakai je. So insyaAllah semoga tips atau perkongsian saya ni dapat memberi manfaat kepada anda untuk memilih kereta Volkswagen atau tidak. Terpulang sebab apa, kadang-kadang ada orang cakap, saya beli, nasib tak baik lah, dapat kereta Volkswagen ni, saya asyik rosak je. Tak tahu nak cakap. Tapi bagi saya adalah satu pembelian yang berbaloi. Sebab resale value kereta Volkswagen, yes, memang teruk lah kan orang cakap. Tapi bagi orang pembeli kereta second Volkswagen, sangat untung lah. Sebab apa? Contohlah kereta Passat 1.8 ni, pada harga baru dia, pada waktu penjualan di tahun 2012 tu, harga baru siap dengan insurans atas jalan semua, lebih kurang hampir 180,000 bang. Kan? 180,000. So saya beli pada tahun 2017, lebih kurang 6 tahun kan. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun lebih, 6 tahun. Saya dapat pada harga 50 lebih. So perbezaan dia 120,000. So saya jimat bang. Saya jimat 120,000 pada usia kereta 5 tahun. Untung sangat tu. So siapa kata yes, memang bagi pembeli baru untuk jual dia, kalau dah beli 180 mungkin jual anda rugilah. Tapi bagi pembeli kedua macam saya, pada saya untung lah. Sebab apa? Sebab saya beli kereta ni pada harga 50,000 lebih. Saya beli pada 54,000. Saya jimat 120,000 pada harga asal kan. Walau hanya kereta ni usia hanya 5 tahun lebih. Jadi pada saya pembelian yang berbaloi dengan kerugian selama 3 tahun baru 1,500. So pada saya maintenance part dia pun, cost maintenance sebenarnya anda kena pandai. Kena pandai untuk cari kedai spare part dan juga kena berkawan. Tips lagi satu untuk pengguna kereta Volkswagen, anda kena berkawan. So anda kena cari kawan-kawan yang menggunakan kereta Volkswagen atau join group-group yang menggunakan kereta Volkswagen, kerana akan ada rakan-rakan yang membantu anda untuk cari spare part yang pada harga-harga yang berpatutan. Dan juga ramai pengguna lain yang ada lubang-lubang yang baik. Maknanya ada pomen-pomen yang bagus yang mereka kenal. Jadi so anda akan dapat benda yang orang kata, so advice anda akan dapat advice daripada rakan-rakan. So sebenarnya anda beruntung lah. Okay,
So itu saja yang saya nak kongsikan. Semoga video ini bermanfaat kepada anda yang mungkin ingin membuat pembelian kereta Volkswagen, sama ada baru atau second. Kalau baru anda tak ada masalah sebab anda ada warranty selama 5 tahun. Kalau second hand, so anda boleh tengok video ni. Nasihat saya, kalau nak beli, suka pakai beli. Itu sahaja. Okey, semoga kita jumpa pada lain masa di lain video insya-Allah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya, dan juga tekan butang notification untuk anda dapatkan video-video yang terkini daripada saya. Assalamualaikum.